The use of the words uncle and auntie to refer to older people in Malaysia is something that I absolutely love, because it's not something we have in the West at all. And when I first came to Malaysia in like 2011, I think it was, I was in my early to mid 20s. You guys can do the maths, but I would have these little kids coming up to me and calling me uncle, uncle, and I'm like, I'm not your uncle, because of course in the West, in the UK, uncle is a term reserved for like your mother's brother, your father's brother. It's not a term we use colloquially in the same way that you guys do in Malaysia. But obviously it's something I've learned. I understand what it means. It's just a term of respect, of endearment for older people. It's an absolutely wonderful, wonderful thing. But I must add, when I came to Malaysia the first time, and I was in my early 20s, very, very small children would call me uncle. Now I'm back here, I'll turn 40 in a month from now actually, and I have full-grown adults calling me uncle. Full-grown large men with beards, men taller than myself calling me uncle. And obviously that makes me feel horrendously old. But I know it is not meant in any way disrespectful. I completely understand. It's actually a very respectful thing if a young man, even if he is 30, calls me uncle, because it shows that he's like shown me some respect. And I do have to agree now, thinking about it, that does seem to be more respectful, because now when I look back and I think, actually, yeah, calling people older than yourself by their first names, it's a little bit chummy, as I'd call it in the UK, a little bit matey. We should show some respect. Uncle, auntie, I absolutely love it. Di Malaysia, belum kenal pun sudah dipanggil uncle, auntie, pakcik atau makcik. Bagi orang luar, ini kejutan budaya yang kelakar dan mengelirukan. Bagi rakyat Malaysia, ini bahasa hormat, bahasa mesra dan bahasa hati. Video ini merakam reaksi orang luar apabila mereka mula faham kenapa di Malaysia semua orang boleh jadi keluarga, walaupun tak ada pertalian darah. Bukan salah umur, bukan sindiran. Ini budaya. Tonton sampai habis, sebab mungkin kau pun pernah naik pangkat jadi uncle tanpa diminta. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Bila semua orang jadi uncle and auntie, reaksi orang luar di Malaysia. Pergi ke kedai beli surat khabar, disapa senyum dengan rasa gembira. Belum pun kenal, belum pun sedar, tiba-tiba semua orang jadi panggilan keluarga. Bagi orang luar yang pertama kali menjejakkan kaki ke Malaysia, satu perkara sering membuat mereka terpinga-pinga. Kenapa semua orang dipanggil uncle? Aunty pakcik atau makcik, pemandu teksi jadi uncle, penjual nasi lemak jadi aunty, jiran sebelah rumah yang baru jumpa sekalipun terus naik taraf jadi pakcik. Di mata orang luar, ini kelihatan pelik, lucu dan sedikit mengelirukan. Tetapi bagi rakyat Malaysia, inilah bahasa sosial yang paling normal. Oh, hi. Hi, Uncle. How can I help you? Wait. I'm not your uncle. Oh, that's what we Asians call older people. And let me correct you again. I am not old. But you look old. I'm in my 30s. Yeah, you're old, Uncle. Can you stop calling me uncle? Okay, Grandpa. What? How did it get worse? If Uncle gets angry, he becomes Grandpa. Just tell your mum she has a visitor at the door. Mom, there's an old man at the door. Pertama, kejutan budaya yang tak diajar dalam buku panduan. Ramai pelancong datang ke Malaysia dengan persediaan budaya asas, makanan, bahasa dan adat resam. Tetapi tiada satu pun buku panduan yang memberitahu bahawa di sini panggilan keluarga digunakan secara bebas. Mereka terkejut apabila seorang remaja memanggil lelaki berusia 30-an sebagai uncle, dan lebih terkejut apabila lelaki itu tidak terasa apa-apa, malah tersenyum bangga. Bagi orang luar, ini seolah-olah umur melonjak secara paksa tanpa persetujuan. Kedua, panggilan yang lebih selamat daripada nama. Dalam budaya Malaysia, memanggil seseorang dengan uncle atau auntie dianggap lebih sopan daripada memanggil nama terus. Ia mengelakkan salah sebut, salah gelar
atau situasi canggung? Orang luar mula sedar bahawa panggilan ini bukan tentang umur semata-mata, tetapi tentang hormat. Di sini salah panggil uncle lebih selamat daripada tersalah panggil abang. Ketiga, dari kekok ke ikutan. Menariknya, selepas beberapa minggu, ramai orang luar mula mengikut budaya ini. Pada awalnya mereka ketawa, kemudian mencuba secara perlahan dan akhirnya selesa. Ada yang mengaku panggilan auntie terasa lebih mesra dan kurang formal. Ada juga yang berkata, panggilan ini membuat mereka rasa diterima, seolah-olah sebahagian daripada komuniti, bukan sekadar orang asing yang lalu. Keempat, bahasa kekeluargaan yang menyatukan. Di Malaysia, panggilan keluarga ini melangkaui bangsa dan agama. Seorang Cina boleh dipanggil uncle oleh Melayu, seorang India dipanggil pakcik oleh sesiapa sahaja. Orang luar melihat ini sebagai sesuatu yang unik, satu cara halus rakyat Malaysia mencipta hubungan tanpa perlu berbual panjang. Satu perkataan sahaja sudah cukup untuk merapatkan jarak. Kelima, bila semua orang jadi saudara. Akhirnya, orang luar mula faham bahawa panggilan ini mencerminkan cara rakyat Malaysia melihat masyarakat sebagai satu keluarga besar. Walaupun tidak saling mengenali, ada rasa tanggungjawab dan hormat. Di negara lain, jarak sosial dijaga dengan ketat. Di Malaysia, jarak itu didekatkan dengan satu panggilan sederhana. Keenam, panggilan yang datang tanpa borang permohonan. Di Malaysia, gelaran uncle dan auntie diberikan secara automatik, tanpa temu duga dan tanpa latar belakang. Orang luar terkejut kerana di negara mereka panggilan sebegini perlu hubungan rapat. Di sini cukup dengan berdiri di kaunter kedai atau bertanya arah jalan, seseorang boleh naik pangkat menjadi ahli keluarga. Lucunya tiada siapa pernah menolak gelaran ini. Seolah-olah ia satu bentuk pengiktirafan sosial. Ketujuh, umur jadi misteri yang tak dipersoal. Orang luar juga mendapati bahawa umur di Malaysia sering menjadi teka-teki. Lelaki berusia 35 tahun boleh dipanggil uncle, manakala yang berusia 50 tahun masih selesa dipanggil abang. Namun perkara ini jarang menimbulkan konflik. Orang Malaysia lebih mementingkan kesopanan daripada ketepatan. Bagi orang luar, ini kelihatan kelakar. Tetapi lama-kelamaan mereka belajar bahawa yang penting bukan siapa kita, tetapi bagaimana kita diperlakukan. Kelapan, panggilan yang menenangkan suasana. Dalam banyak situasi, panggilan pakcik atau makcik berfungsi sebagai pelincir sosial. Kini boleh bahmi meredakan ketegangan, memudahkan perbualan dan membuka ruang mesra. Orang luar yang memerhati menyedari bahawa panggilan ini sering digunakan ketika meminta tolong atau berurusan. Satu perkataan yang ringkas mampu menjadikan suasana lebih lembut dan manusiawi. Kesembilan, dari kekok ke bangga. Menariknya, ada orang luar yang akhirnya berasa bangga apabila dipanggil uncle atau auntie. Ia menandakan bahawa mereka sudah diterima sebagai sebahagian daripada komuniti. Apa yang bermula sebagai kejutan budaya bertukar menjadi tanda penerimaan. Mereka tidak lagi sekadar pelawat, tetapi sebahagian daripada cerita harian rakyat Malaysia. Tai akhir, budaya kecil makna besar. Pada akhirnya, orang luar memahami bahawa budaya memanggil uncle dan auntie ini bukan kebiasaan kosong. Ini mencerminkan cara rakyat Malaysia melihat manusia dengan rasa hormat, keakraban dan kesediaan untuk merapatkan jurang sosial. Dalam dunia yang semakin individualistik, kebiasaan kecil ini menjadi peringatan bahawa hubungan manusia masih penting. Alright, what do you say, Zayden? Thank you, Mr. and Mrs. Cooper. Bye. Okay, Zayden, what do you say? Thank you, Uncle and Auntie. Bye. Bye. Kesimpulannya, di mata orang luar, panggilan uncle dan auntie mungkin sekadar kebiasaan lucu. Tetapi bagi rakyat Malaysia, ini cerminan budaya. Bahawa hormat tidak perlu formal dan kemesraan tidak perlu sebab. Dalam satu panggilan ringkas, tersembunyi nilai yang menjadikan masyarakat ini unik dan hangat. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Tak sedarah tapi disapa mesra, tak kenal tapi hati terbuka. Bila semua orang jadi keluarga, dunia terasa kecil, manusia terasa dekat bersama.
Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.